Sabah! Oke! Sabah! Oke! Sabah! Oke! Epicam! Oke! Epicam! Oke! Undi! Warisan! Undi! Warisan! Undi! Warisan! Dengan ini menandakan ketibaan yang berbahagia yaitu Sri Panglima Syafruddin Haji Abdal, Presiden Parti Warisan serta rombongan. Dijemput untuk semua hadirin untuk mengambil tempat duduk. Sila penuhkan dululah ruangan kita yang masih kosong. Mencari timba si anak darah di bawah saraf lurung tempua. Salam sembah pembuka bicara. Selamat datang untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada para hadirin yang hadir pada pagi ini ke program jelajah kempen di SSE Datuk Seri Panglima Syafruddin Haji Abdal, Parti Warisan. Tidak lupa juga kepada Encik Son Chon Ho atau Aput selaku tuan rumah. Ini adalah penyokong tegar warisan sejak dari mula lagi. Terima kasih Uncle Aput. Yang dihormati Ketua Bagian P178 Sepitang Tuan Aziz bin Taib, Timbalan Ketua Bagian Tuan Erun Syed Rahim, dan Tuan Arun. Naib Timbalan Ketua Bagian Pangeran Muhammad Yaakob, Pangeran Omar, Setiausaha Bahagian Tuan Isno Abdurrahman, Ketua Saya Ponita Puan Ingrid Leo, Wira P178 Sepitang Muhammad Nurizwan Hawang, Wirawati Puan Ratnawati Sari ya, saya tambah kali lagi ya, Abdul Jari, dan EJK Bahagian serta EJK Saya P178 Sepitang, YB Dato Lorito Badua Setiausaha Agung Parti Warisan, YB Dato Matusin, calon warisan P177 Bobot Tuan Masri Adul, calon warisan P178 Sepitang Dato Adnan bin Okiti Putih. Yang berbahagia Dato Ramli
kedua, Ici Yusri, Ketua Penerangan P178 Sepitang, Masapul. Sabah, Sabah, Sepitang, Sepitang, Undi, Undi. Terima kasih. Seterusnya, semua hadirin diminta berdiri untuk kita menyanyikan lagu Negaraku, Sabah Tanah Airku, dan lagu kita, Warisan.
Bagi memulakan majlis kita pada pagi ini, dipersilakan Muhammad Azrul Fahmi bin Haji Jamaluddin IJKB Rapi 178 Sepitang untuk mengetuai bacaan doa. Dipersilakan. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hanya padamu sahaja kami panjangkan kesyukuran atas segala rahmat dan berkat-Mu. Bersempena dengan majlis pada hari ini, Majlis Jelajah Kempen Datuk Seri Safi Abdal bersama calon parti warisan P178 Sepitang. Kami memohon inayah dan taufik-Mu, kurniakan kesejahteraan dan kebahagiaan kepada kami. Bukakanlah hati-hati kami, lapangkanlah dada kami. Ya Allah, kami memohon kepadamu agar Engkau berkatilah majlis ini dengan limpahan rahmat-Mu. Semoga segala usaha kami dalam menjayakan majlis ini mendapat keridhaan dan hidayah-Mu. Ya Allah, kami memohon kekuatan dan hadat-Mu, ya Allah, supaya kami yang hadir pada hari ini dapat melaksanakan kebajikan, serta muliakanlah kami dengan ketakwaan dan indahkanlah diri kami dengan kesihatan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbil alamin. Semoga dengan bacaan doa itu tadi dapat memberkati majlis kita pada pagi ini. Bukan rumput sebarang rumput penghias tepi halaman. Bukan jemput sebarang jemput memohon kata aluan. Dengan itu majlis mempersilakan yang berusaha Tuan Abdul Aziz bin Taib, Ketua Bagian Warisan P178 Sepitang, merangkap wakil calon untuk ucapan alu-aluan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya biasa pegang mikrofon. Oke, yang kita kasihi dan yang kita hormati pada hari ini, Datuk Seri Presiden kita, Datuk Seri Safi Haji Abdal, Datuk Loreto Padua, Ketua Agung Parti, dan yang kita raihkan pada hari ini, yang kita perkenalkan, yang kita kempenkan, dua calon kita tampilkan pada hari ini, yaitu calon P178 Sepitang, Datuk Adnan Putih, dan Tuan Mas Sri Adul daripada calon warisan di P177 Beaufort. Saya jemput beliau dan rakan-rakan beliau disebabkan di kawasan Bisaya ini ada ramai juga pengundi di sebelah Klias dan juga Paliman Beaufort. Dan beliau adalah seorang anak Bisaya berasal daripada kampung Kerukan Kuala Penyu. Saudara kita juga ulun-ulun tokoh ini antar sebelah kan. So inobek tu Siti, so beli moman ini dari saudara marah pada kaum Bisaya antar Siti supaya beli menyapul di sini untuk mengundi pada 19. Selain daripada kita juga ingin menyeru penduduk kampung dan juga pada semua, bukan saja di warisan, dan kita tahu yang kita dapat maklumat di sini ramai juga rakan-rakan kita daripada parti yang lain itu sebenarnya Diorang tidak menampilkan diri di dalam majlis ini. Saya paham ada yang di bus stop, ada yang di sebelah, ada yang duduk dalam kereta, dan diorang menyatakan sokongan kepada calon-calon kita secara senyap. Dan kita adu-adukan. Okey, saya juga sebagai ketua bagian dan juga anak jati daripada kampung
ketemu di sini juga sebagai anak saya mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan pada majlis yang sederhana pada hari ini, tetapi kita cukup berbangga dan kita juga sangat saya rasa teruja juga sebab inilah kali pertama kita dapat membawa Datuk Seri Presiden ke kampung Padas Damit. Itu sebenarnya saya kongsikan apa istimewanya Padas Damit ini Datuk Seri. Dia adalah PDM yang ketiga terbesar selepas daripada PDM Gadong, PDM Bobot Selatan. Dia adalah ketiga terbesar dari segi jumlah pengundi. Dan di sini juga adalah kalau dikira sebelum ini adalah kubu kuat pada pihak yang lawan. Ya, so tetapi tahap sokongan pada sekarang ni di kawasan Padas Damit, malah di kawasan saya ini sudah mula menunjukkan arah yang positif untuk calon warisan. Walaupun ada beberapa isu yang saya akan kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan. Begitu juga tuan-tuan dan puan-puan, terutamanya para penduduk Padas Damit. 2 tahun yang lalu saya ingin menyingkap kisah 2 tahun yang lalu, 2 tahun lebih yang lalu, ya, semasa seorang ketua menteri telah menyampaikan dan juga mengumumkan geran komunal diberikan kepada geran individu, dan kawasan terlibat lebih 1,500 ekar, dan dia berada di kampung ini, dan seramai 199 orang penerima daripada penduduk kampung Padas Damit. Dan saya sudah berjumpa dengan ramai daripada kalangan mereka, dan di kalangan dorang saya faham dorang mungkin dorang masih lagi berada di parti yang lain, tetapi arah sokongan mereka masih kepada warisan pada kali ini. Dan apa yang menjadi isu mereka, kalau warisan Ketua Menteri tersebut pada 2 tahun yang lalu, dan beliau sekarang ini berada di hadapan tuan-tuan dan puan-puan, dan dia turun sendiri di kampung yang dia serahkan, dia umumkan geran komunal itu dibagi kepada geran individu pada masa 2 tahun yang lalu. Beliau berada di hadapan dan hadir di kampung ini. Saya rasa ini adalah satu penghargaan kepada penduduk kampung Padas Damit, di mana beliau sanggup hadir. Walaupun walaupun jauh dia hadirlah, kerana dia teruja juga untuk bertemu dengan masyarakat kaum Bisaya di sini. Tetapi apa yang saya mau nyatakan di sini, rumutan yang saya terima, saya bertemu dengan penduduk kampung yang berkenaan. Selepas 2 tahun kerajaan JRS memegang tampuk pemerintahan di negeri ini, apa yang Datuk Seri telah usahakan, uruskan untuk penduduk kampung supaya mendapat hak mereka sebagai penduduk dan rakyat Sabah di sini, sehingga hari ini Datuk Seri geran individu itu tidak pun diserahkan kepada yang Datuk Seri bagi di Dewan Dun Banir Bofat pada 2 tahun yang lalu. Jadi siapa yang memperjuangkan hak dan juga nasib dan kepentingan penduduk kampung di sini? Orang Bisaya. Siapa yang bagi itu? Yang bagi itu adalah Datuk Seri Presiden semasa dia jadi Ketua Menteri Sabah. Tetapi pada sekarang, selepas 2 tahun lebih, tiada satu orang pun menerima geran tersebut. Kenapa? So kita boleh bayangkan bagaimana kalau kita meminta calon JRS ni, yang sekarang ni, adakah ini kepemimpinan yang kita harapkan, yang saudara-saudara ulun tokoh iti garapun mion untuk membela nasib mion. Kalau ceritanya selama Siti nunu isudo sebab kado calon lawan calon Datuk Adnan D adalah ulun tokoh ulun Bisaya. Calon lawan kepada calon kita ini adalah calon orang Bisaya, yaitu daripada JRS. Saya jawab di sini, kalau itu pun dia tidak boleh selesaikan dalam tempoh 2 tahun kerajaan JRS, apakah yang kita boleh harapkan dia sebagai pemimpin kita? Jangan pandang Datuk Adnan bukan daripada kaum saya, tapi kita bagian daripada orang Bisaya. Kita akan pertahankan kepentingan kaum Bisaya. Kalau saya tampilkan pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, saya tampilkan Datuk Seri bukan memilih pasal bangsa, pasal agama. Kita memperjuangkan hak saksama di antara semua rakyat Sabah dan juga Malaysia. Malah calon daripada Bofat dia tidak tampilkan bangsa yang lain. Dia faham. Calon kita Tuan Masri Abdul ni macam saya cakap, udah tahu. Kaisan ke anak saudara apa semua, udah tahu. Udah Bisaya. So tidak dipinggirkan soal bangsa. Kalau di pihak sebelah saya dah dengar, orang kata calon ni di kawasan sini di Malar daripada sana.
macam mana dia membela. Saya jamin di hadapan tuan-tuan dan puan-puan, di hadapan Datuk Seri, di hadapan calon pada ini, Datuk Adnan yang kita pilih, yang Datuk Seri Presiden pilih ini adalah calon yang bukan mementingkan agama, bangsa, yang memilih berdasarkan itu, tetapi beliau adalah seorang pemimpin yang berkredibiliti, ada integriti, ada accountability. Bukan jenis yang selepas angkat sumpah, selepas dinobatkan jadi calon 1 tahun baru angkat sumpah. Bukan itu. Dan bukan juga orang sudah urus geran tanah bagi kepada individu, tapi sampai sekarang 2 tahun lebih insan yang memberikan 2 tahun yang lalu hadir di kampung ni, tuan-tuan ada yang penerima tu di sini, tapi geran sampai sekarang tidak terima. Betul atau tidak, tuan-tuan? Jadi adakah di Padas Damit ni, di Gadong, di Lupak, di saya ni masih lagi terkongkong dengan bahwa oh itu calon Bisaya, so kita kena kasih naik dia. Bukan soal kaum, bukan soal agama. Yang penting adalah kita pilih pemimpin yang boleh berkhidmat dan boleh menjaga kepentingan dan memperjuangkan hak kita sebagai rakyat dan juga sebagai rakyat Sabah dan Malaysia. Itu yang kita mau. Bukan orang cakap kita harap ini orang kita, tapi orang kita. Ada sahabat saya kata, dia cakap, kau bagi tahu, dia cakap, orang kita selama ni di Dun Ramadan ni tiada lagi orang lain jadi calon, jadi wakil rakyat. Tapi apa jadi? Sama juga. Kalau anda begitu juga, jalan timun turun, sama juga, tidak juga betar daripada berapa orang YB. Kalau itu bangsa lah. Saya bukan mau menghina bangsa saya sendiri, tapi saya mau Bisaya bangkit di Dun Ramadan ini untuk menyokong calon warisan. Buktikan bahwa tokoh turun saya Lenka akan turunkan Sarutok. Tokoh tahu memilih pemimpin bukan berdasarkan kekayaan ataupun kepayaan dia untuk memberikan sumber keuangan, tetapi kerana dia kita harapkan untuk membela dan memperjuangkan kepentingan kita. Okay? So di sini juga di Padas Damit untuk makluman Datuk Seri, Padas Damit ini biasa mencipta sejarah. Satu sejarah dia biasanya di sini ni, di sinilah PDM yang mampu untuk menumbangkan calon kerajaan pada masa pilihan raya. Bila buka peti undi Padas Damit ni beberapa kali, walaupun dia orang saya, tapi dia orang berani untuk berubah dan mengundi calon pada pemakam. Kalau orang itu tidak berprestasi, dia akan undi calon warisan. So pada kali ini saya ingin menyeru dan juga merayu kepada tuan-tuan dan puan-puan di Padas Damit ni, kan saya yakinkan tuan-tuan dan puan-puan bahwa Datuk Adnan Putih ini adalah seorang pemimpin yang kita boleh harapkan, dan dia tidak akan mengabaikan siapa juga bangsa di Parlimen Sepitang ni, apalagi kaum saya. So jadi kaum saya jangan termakan dengan apa yang pihak lawan bagi tahu. Saya tahu kan di sini dia ada YB Datuk Roslan, Presiden Persatuan Bisaya. Calon pun DRS diambil Ketua Barisan Bersatu, sahabat saya juga, saudara juga pun. Tetapi itu tidak bermakna kita mesti memberikan undi berdasarkan saudara, berdasarkan kita kenal dia. Apa yang kita perlu tentukan untuk menentukan pemimpin dan wakil rakyat yang kita pilih pada 19 hari bulan ini adalah pemimpin yang mampu dan betul-betul bersungguh-sungguh dengan niat yang ikhlas untuk memperjuangkan nasib bangsa. Jangan kamu tengok itu apa dia punya kulit, dia punya bangsa, dia punya agama. Kan? Yang penting dia berani menyuarakan dan dia tampil ke hadapan untuk berkhidmat untuk rakyat. Saya jamin di depan Datuk Seri dan juga calon di sini, saya akan pastikan ahli parlimen kita ini akan melaksanakan dan mengambil berat dan tidak mengabaikan sesiapa yang mengundi, terutama daripada Dun Ramadan. Dan saya yakin kalau saya memberikan sokongan 100% kepada calon ini, saya harap tuan-tuan, ulun tokoh, ulun Bisaya, suku Muhammad yang calon titik, kalau kau menganggap mau menyokong dan ketua bagian, suka dan ketua bagian, suku Muhammad. Ulun ketua bagian titik dan ke ulun lokal. Oh ketua Bisaya ni, sama ni. Jadi arus perubahan yang biasa dibawa oleh orang Padas Damit kita teruskan pada pilihan raya kali ini, dan arus tersebut, arus perubahan itu kita akan bawa sampai ke PDM Gadong, PDM Lupak, Bangkalalak, Swasa, apa semua. Kita buktikan bahwa bangsa Bisaya ini bukan yang mudah dijual beli, bukan terpengaruh dengan isu-isu remeh, isu perkauman, isu apa semua ni.
Yang kita mau adalah pemimpin yang bertanggung jawab, pemimpin yang mampu memperjuangkan dan juga membawa suara kita yang sekarang ini membawa suara kita di parlimen. Saya merayu kepada tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudara saya yang saya kasih, yang saya sayangi. Kan, saya mungkin nampak baru dan nampak muda di kampung ini. Tetapi aspirasi saya untuk memperjuangkan nasib tuan-tuan dan puan-puan, apa yang ada pada diri saya, jiwa saya ini samalah dengan Datuk Adnan. Kan, tiada bedanya. Kami selalu berbincang bahwa saya tahu dia, saya kenal dia, saya tahu hati budi Datuk Adnan ni. Dia bukannya kami ni mau masuk politik, mau dapat bila pemerintah cari projek, mau jadi kaya raya, lepas tu mengabaikan terus kasih duit saja sama semua orang kampung. Lepas tu suruh undi lagi, tapi hikmat tidak, kan? So di Padas Damit ni, kamu tengok tu balai polis. Daripada zaman dulu ada daerah kecil di Padas Damit ni, pada zaman dahulu. Padas Damit ni adalah sebuah daerah kecil, dia boleh kutip cukai apa semua. Tetapi apa kemajuan? Bapak YB sudah sini, mantan kita di parlimen yang lalu, langsung berapa kali tuan-tuan dan puan-puan dia dah turun daripada Lupak sampai pergi ke sini. Dia daripada mana? Dia daripada JRS, calon yang dulu, mantan YB yang dulu. So adakah kita tuan-tuan dan puan-puan masih mau memilih calon yang sama dari parti yang sama? Ada. Tuan-tuan masih memilih itu untuk memperjuangkan. Adakah yang bersuara? Saya harap tuan-tuan dan puan-puan sekiranya mereka mendengar berkenaan dengan geran tanah tadi itu, minggu depan diorang buat acara di sini di Karamis sana, tempat Datuk Usran, kasih sampai geran tanah, bersyukur. Tetapi undi tetap undi. Jangan bila dia sudah kasih geran minggu depan, kamu semua sudah berubah sebab dia kasih. Kamu kena ingat, insan yang ada di hadapan ni, kalau dia tidak urus kayak itu, jangan harap kita akan dapat. So kalau minggu depan kerana ucapan pada hari ini diorang bergegas mau kasih geran untuk minggu depan, jangan ubah pendirian. Kita ajar diorang satu kali ini, jangan bila masa pilihan raya bila kita mau bercakap baru diorang mau kasih 2 tahun lebih. Kalau pengarah mau sign itu geran lambat mau kasih masuk nama, kita boleh tolong diorang isi itu geran, kasih type itu nama situ, kasih suruh untuk pengarah sign. 199 penerima 2 tahun lebih, mustahil tidak boleh selesai. Benda sudah diluluskan dan sudah diberikan oleh Datuk Seri pada masa dia Ketua Menteri pada masa itu. Dia serah lagi di Wafat. Tuan-tuan ramai juga yang hadir. Kan? Adakah tuan-tuan masih memilih pemimpin yang macam itu? Kan? Warisan sudah buktikan. Kita memperjuangkan hak rakyat. Kita bagi. Kita bukan rombak. Kita bukan gabungan rombak Sabah. Bukan gabungan rombak rakyat. Kita adalah parti yang memperjuangkan hak dan kepentingan rakyat di Sabah ini. Tuan-tuan dan puan-puan, saya tidak ingin berucap lama sebab Datuk Seri itu sudah pasti dia ada banyak di tempat yang lain. Tetapi kita akan ada sesi ceramah di tempat lain, di Gadong, di tempat selepas ini. So, saya faham pada hari kerja ni ramai yang tidak dapat turun. Ramai juga yang minta maaf dengan saya cakap apakan daya kan. Cari makan tetap cari makan. Tapi undi tetap undi. Oke, tuan-tuan dan puan-puan, istiqamah, tanam dalam hati, niat undi warisan ini bukan kerana saya, kerana Datuk Adnan, bukan kerana Datuk Seri, tetapi kerana untuk memperjuangkan dan menjaga kepentingan anak cucu kita. Kalau kita yang sudah dibagi 199 penerima geran tanah 2 tahun pun dari cerita sampai sekarang, harap-harap minggu depan diorang respon lah apa yang saya cakap ni. So minggu depan diorang buat majlis, alhamdulillah, tapi undi tetap undi warisan. Kita ajar diorang ni. Jangan lagi kamu kasih muka dengan diorang. Banyak lagi yang menjanjikan kedai Seto untuk menggantikan gerai yang terbakar berapa tahun dulu, sampai sekarang tiada cerita. Kan, YB sudah bertukar daripada calon yang sekarang ni jadi YB kepada YB Datuk Ruslan, sama juga di Padas Damit terbakar sampai sekarang tiada. Kalau saya yakin kalau warisan itu terus, kalau kita mau minta mungkin setahun 2 tahun sebelum apa sudah naik itu kedai-kedai peniaga di depan tu. Dulu ada satu kedai terbakar di depannya. Sampai sekarang dijanjikan tapi tiada juga muncul. Kerajaan itu ke kerajaan yang bertanggung jawab memperjuangkan kepentingan tuan-tuan dan perempuan. Isa kan? Harap kau lagi dicelamak macam terorang. Isa ni kan? Isa ni jadi pura tahu ada saudara-saudara daun kampung. Ada ikon ni kalau kadu warisan PPTI, okey tidak dapat dia okol PPTI kan? Itu umboi PBS. Saya minta maaf, saya cerita panjang sikit di Solokan di depan Datuk Seri.
Diorang cakap boleh sampai terutama minta maaf cakap. Saya terpaksa apa nih? Ini PBS nih. Saya terus terang saya cakap, saya pun pernah dengar namanya apa, kan? Bahwa ini saya sebut kalau dia sama dia sama lah. Kita cari, kita lawan lah, kan? Dia cakap kita manusia PTI. So mau kau belum bisa dia? Belum bisa dia. Tahu kau PTI kah? Oh, ikut bagian situ belum bisa PTI kah? Kalau ini parti-parti PTI, saya pun tidak masuk. Tapi parti ini adalah parti yang memperjuangkan rakyat. So kita lawan, kita jangan. Kali ini tuan-tuan dan perempuan, kalau dengar buat ucapan, saya tahu doa akan kempen, doa akan gunakan itu. Saya paham, saya kenal orang ni. Doa akan gunakan itu. Bagi tahu rakan-rakan kita pun ada rakan-rakan doa di dalam itu. Kalau doa ulang perkataan ini di kawasan kita, di kawasan Gunung Bisaya, kasih takut orang Bisaya, ini warisan PTI punya, rakam dia, kita bawa laporan polis, kita ambil tindakan. Tidak boleh, mana boleh, kita bukan orang PTI, kita adalah rakyat Sabah. Jangan dong pandai-pandai cakap kita begitu. Boleh tuan-tuan dan puan-puan? Boleh? Tuan-tuan dan puan-puan, saya ingat setakat itu saja sebab saya mau bagi sedikit ruang kepada calon kita dua orang ni mungkin atau sebelum kita mendengar amanat tentu sini selepas ini dia ada acara lagi tempat lain. Mau dengar ucapan saya yang lain panjang sedikit kita datanglah di ceramah di medium yang lain selepas ini. Tapi ingat ulun tak mau ada yang kau ada tahu piwal. Lain kan sekarang timur medium ada pemimpin yang boleh menyalam ada duit tak laku. Dia benar ada duit ala punya. Oke mungkin saya ada kemampuan macam ini. Tetapi undinya calon titik. Undi. Oke, sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah tadi ucapan daripada KIPI kita. Begitu bersemangat sekali ya KIPI kita. Semoga akan mencapai kejayaan pada malam 19 hari bulan nanti ya. Saya menjemput yang berbahagia Datuk Adnan bin Okiki Putih, calon warisan P178 Sepitang merangkap pengarah jentera pilihan raya Parlimen ke-15 dan bendahari bagian warisan P178 Sepitang untuk menyampaikan ucapan. Majelis mempersilakan. Terima kasih dari Muslim Majelis yang saya kasihi dan hormati. Tangan baik. Tangan. Yang saya hormati dan kasihi Datuk Seri Syafiee Abdal, Presiden Parti Warisan, sahabat saya JJ Lorito Padua, setiausaha Parti Warisan, pandai main bola nih. Ketua bahagian Saudara Aziz, calon P177 Saudara Masri, ahli-ahli barisan, pemimpin-pemimpin warisan bahagian Sepitang dan Beaufort, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya terlebih dahulu ingin mengucapkan terima kasih di atas kehadiran bukan saja Datuk Seri Syafiee Abdal, terutama sekali kepada tuan-tuan dan puan-puan yang beramai-ramai mengeluhkan kehadiran beliau. Untuk saya rasa ada di antara tuan-tuan dan puan-puan tidak berapa mengenali diri saya, jadi saya ingin mengambil kesempatan sedikit untuk mengenalkan diri saya. Saya lahir di Sepitang. Bapak saya bekas Ketua Daerah Sepitang, OKK Putih bin Haji Hashim. Dan selepas saya menghadiri sekolah rendah di Sepitang sehingga umur saya 10 tahun, saya telah pergi belajar di Kota Kinabalu di Sabah College. Dan selepas itu pakcik saya arwah Datuk Haji Muhammad Yasin dan Datuk Haji Muhammad Kasim telah dengan murah hati menghantar saya ke England untuk meneruskan pelajaran saya, untuk mengambil
dalam jurusan undang-undang. Pada tahun 88 saya mula praktis sebagai peguam di Kota Kinabalu, sehinggalah masa ini lebih kurang 33 tahun saya sudah menjadi seorang peguam. Tapi walaupun saya lahir di Sepitang, saya ingin menyatakan di sini, saya bukannya cuma mewakili orang-orang Sepitang. P178 adalah merangkumi Dun Sindumin dan juga Dan Labuan. Bukanlah saja seperti saudara Aziz katakan tadi, sebab saya dari Sepitang, saya akan menumpukan, akan lebih menumpukan ke Sepitang, bukan begitu. Sebab ini Pati Warisan nih, dia tidak memilih bangsa dari mana daerahnya, dia akan memilih seorang calon yang akan mewakili semua bangsa, semua agama. Seperti yang ada di dalam matlamat Pati Warisan. Pati Warisan bukan untuk, tujuan Pati Warisan ialah untuk membina sebuah negara, bukan untuk menaikkan sesuatu bangsa atau agama. Kenapa kita merasa kita harus memilih Pati Warisan? Sebenarnya kita telah selama 60 tahun kita telah memilih pati dari Semenanjung. Tapi hari ini saya akan melawan dua pati, satu GRS dan satu lagi Pati Amanah. Tuan-tuan dan puan-puan tahu saya rasa asal usul kedua-dua pati ini dari mana. Hanya Pati Warisan lah yang betul-betul pati tempatan. Dan hanya Pati Warisan lah di mana kita boleh membuat keputusan tanpa merujuk ke Kuala Lumpur. Kita punya Presiden sini, Datuk Seri Seri Abdul dan ahli-ahli majlis tertinggi boleh membuat keputusan di Sabah, tidak perlu rujuk ke Kuala Lumpur. Sedikit-sedikit rujuk ke Kuala Lumpur. Jadi senang saja. Kita ada 3 pati, 2 pati yang merujuk ke Kuala Lumpur, atau kita mau pilih satu pati yang boleh membuat keputusannya di sini. Saya percaya tuan-tuan boleh memilih yang pati yang mana satu. Pati Warisan di antara tujuan penubuhannya ialah untuk menuntut hak-hak kita di bawah Perjanjian Malaysia Nombor 3. Saya tidak mau membincangkan secara panjang pasal MA Nombor 3 ini, sebab tadi saya punya saudara Yusri Peguam juga telah membincangkan sedikit mengenai MA Nombor 3. Tapi satu daripada yang saya ingin sentuh ialah mengenai perjanjian yang termaktub di dalam kita punya perlembagaan, yaitu 40% daripada cukai yang dikutip di negeri Sabah seharusnya diberikan kepada negeri Sabah. Tetapi sehingga sekarang dari dulu belum lagi diberikan. Tapi hari-hari kita dengar, dalam rukun negara kita ada dengar kedaulatan undang-undang, keluhuran perlembagaan. Ini 40% ini bukan main-main, dia bukan di kertas, dia di dalam perlembagaan persekutuan. Jadi rukun negara yang ketiga tuh tidak pun diorang peduli, diorang tidak meluhurkan perlembagaan persekutuan. Kalau diorang meluhurkan perlembagaan persekutuan, ini 40% yang dikutip dari negeri Sabah seharusnya sudah dari dulu lagi diorang berikan kepada kita. Dan selain daripada itu, saya memohon kepada tuan-tuan dan puan-puan supaya pada 19 hari bulan ini untuk mengundi Pati Warisan, untuk membolehkan saya untuk mewakili tuan-tuan dan puan-puan di masa-masa yang akan datang. Dan kalau tuan-tuan takut, kalau menang saya akan melompat, saya ingin memberitahu tuan-tuan dan puan-puan, Akta Parlimen belum lama ini telah meluluskan ahli-ahli Parlimen tidak dibenarkan melompat ke pati-pati lain lagi. Jadi saya rasa begitu saja. Saya dengan rendah hati memohon kepada tuan-tuan dan puan-puan
untuk mengundi pada 19 hari bulan nomor 3 Pati Warisan. Terima kasih Datuk atas ucapan tadi. Seterusnya saya menjemput calon warisan P177 Sepitang, Tuan Masri Adol. Dipersilakan untuk menyampaikan. Ini kan terlampau di mindset karena Sepitang saja saya. Tadi minta maaf ya, wafat. Jangan marah, Tuan. Nanti kita selfie ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Terima kasih saudari pengacara majelis, yang berhormat Datuk Presiden, Sekretari, Ketua Bagian dan calon kita di Sepitang. Seterusnya kaisan-kaisanku semua ada kapok dan ada orang. Sama ini dari saya atau apa? Atau Kedayan dulu sebagainya harus ada kampung tiga. Antara Sepitang mengeda bukti. Oke? Dah ada udah. Ada padas. Hah? Padas damit. Antara padas damit. Bisa ya? Aku memperkenalkan diriku dalam soal yang pertama sekali. Ngam. Harus mengatakan okutis. Saya lagi ada pati lagi nih. Saya lagi ada pati ya. Aku tikuno ulun baru. Lain kau ulun siti. Ino semonong sama sekali. Aku ulun Bisaya. Anta ada terukan Kuala Panyu. Aru tebuni kusir rakotun. Aru sini. Tapi di ngawat sok pada hidup beliau orang meninggal deh sok ada. Tapi harus sini. Kesana lahir juga tidak ada apa, ada foto. Dia nama lobang ah. Jadi isu-isu mati ti sapaya gadon. Kurang ada pemimpin-pemimpin dan parti-parti pembakar yang lain mengatakan bahwa dia itu orang baru, orang sebagainya. Tidak mengapa. Sebab itu bukan isu kita sekarang ini. Isu kita ialah apa yang telah warisan buat dari sekarang hingga seterusnya ataupun yang terdahulu daripadanya. Tuan-tuan dan puan-puan, perlu saya perjelaskan di sini. Warisan ini adalah merupakan wadah perjuangan atau binting terakhir untuk rakyat Sabah mempertahankan hak-hak rakyat Sabah. Tadi ceramah sebelumnya menyentuh tentang 63 dan sebagainya. Mungkin saya bagi tambahan sedikit saja lagi. 63 menunjukkan bahwa Sabah ini sebenarnya tidak pernah join ataupun tidak pernah menyertai Malaysia, tetapi kita membentuk bersama Malaysia. Kalau kita membentuk bersama Malaysia, bermakna kita mempunyai syarat bersama dengan Sarawak dan Malaya. Tetapi apa yang berlaku hari ini ialah seolah-olah Malaya saja ada syarat untuk menghantam kita. Saudara tuan-tuan apa yang berlaku ini? Wakani sana kau tutun. Wakani sana kau tutun. 20 perkara macam-macam sinantu sina. Macam-macam sudah dibuat, dijanjikan bersama, dimetrai bersama. Tetapi akhirnya kita telah ditinggalkan dalam perjanjian itu. Mengapa? Memang ada kesalahan dari pemimpin-pemimpin kita yang terdahulu. Ialah kalau orang terdahulu dia bersalah, saya tidak heran. Mungkin agreement dibuat dia tidak baca pun. Tetapi dalam agreement dibaca tidak dibaca, dia telah menekankan tentang kepentingan 2-3 wilayah bersama. Apatah lagi Sabah ini mempunyai hasil masul yang harus dibagi merata katanya. Tetapi walau masalah merata sekalipun, dia lebih kepada orang mampunya. Tuan-tuan dan puan-puan, satu isu yang amat mengecewakan kalau kita tengok di sini nih, di daerah Beaufort dan Kuala Penyu, yaitu isu air. Isu air, tuan-tuan dan puan-puan. Sekarang ini kita ini macam berperang. Air pun dicatu. Air dicatu, paham kan dicatu? Paham. Lu kan juga bisa ya catu. Bisa ada kan? Sada. Sada. Lagi arun ini harus. Kadang-kadang ada saja. Apa musim-musim? Memusim. Dulu kasar. Kita weh.
Pasal keonubasan yang kita kata biru. Asal ada permintaan barisan nasional, tak biru. Selesai ya soal 5 tahun akhir. Sekarang ini kita tidak boleh menerima lagi tangki biru. Kita mau pipe daripada apa ini untuk uji tangki air kita yang modern. Kalau kita rakyat Sabah tidak mampu membuat batang pipe yang modern, mungkin kita mencari kepekaran. Bukannya kita mencipta tangki biru. Jadi kalau selalu kita berkatakan tentang tangki biru, sampai bila kita mau maju? Tangki biru. Tuan-tuan dan puan-puan, sedikit saya sentuh soal pengalaman saya bekerja. Saya telah bekerja di Jabatan Kerajaan ini selama 41 tahun. Tugas apa, Pak? Saya yang terakhir ialah sebagai timbalan pengarah Imigresen Sabah. Bagus. Saya naik, bukan saya naik terus terjun. Saya pelan-pelan dari pegawai biasa sehingga mencapai ke tahap timbalan pengarah. Kira boleh juga betul kan? Kira syukur nih, nah. Kira syukur. Nanti sampai. Halo. Semasa saya di Kementerian di Dalam Negeri sebagai timbalan pengarah Imigresen, pemimpin Kuala Lumpur ini, saya sentuh sendirilah di kementerian yang saya duduk. Kalau dia datang di Sabah, bukan dia bertanya apa masalah di jabatan tuan. Persoalan yang pertama ialah di mana kita makan kepala ikan kerapu malam ini. Kalau ada kepala ikan seperti kepala ikan gajah, itu dia cari. Isu masalah-masalah di kementerian kini, jabatan saya Imigresen nanti dulu. Tapi di musim makan dia akan cakap apa saja. Dia pulang makan besok, apa dia buat? Dia tumpangkan jabatan Imigresen ini kali-kali kopi. Bukankah benda yang memalukan satu jabatan yang begitu penting sekali kepada negara ini hanyalah di kedai kopi saja? Izinkan saya berhenti ya.
Okey, saya sambung Itulah saya katakan tadi. Kalau jabatan kerajaan di bawah kementerian yang amat penting pun dia taruh ke tepi tentang soal sabar, apalagi dengan tuan-tuan dan puan-puan. Ini jabatan imigresen ini seolah-olah sama dengan tarafnya dengan polis, tetapi kita disisihkan. Jadi kalau kita disisihkan macam mana keadaannya? Bayangkan sebuah jabatan kerajaan yang begitu penting disuruh menyewa saya di Kadikopi, di sebelah sampai Kadikopi. Tuan-tuan dan puan-puan, satu lagi isu dan pengalaman kita di masa tekuk kerajaan jabatan kerajaan ialah soal isu parti. Isu parti apa yang telah dijelaskan oleh penceramah sebelum ini memang betul. Tetapi parti ini dalam konteks immigration yang lebih dekat dengan tugas saya akan jelaskan hari ini. Parti ini menunjukkan mana-mana orang, dia tidak cakap Filipin pun, mana-mana orang asing yang telah melanggar akta immigration, undang-undang Malaysia di bawah akta immigration, yang tidak datang di sini bukan soal saja tidak mempunyai pas, tetapi paspornya mati, dia salah guna pas, itu adalah parti. Dia tidak menunjuk era pada cerita Filipin. Jadi adalah cerita yang tidak benar. Soal parti atau soal pelarian dan sebagainya, parti lah khususnya adalah isu tahun 70-an lagi. Tahun 70-an sampai silih berganti, isu parti tidak pernah diselesaikan. Sampailah kepada parti warisan. Sebelum itu untuk tuan-tuan dan perempuan, tahun 1990-an, 1997-98, tidak silap saya, Datuk Jeffrey Ketingan dengan dia punya pakcik Maximus O'Kelly, dia orang telah menemukan satu ideas untuk menentukan tentang macam mana penyelesaian orang masalah di parti di Sabah ini yang ditujukan kepada orang Filipin. Apa yang dia dapat daripada penempatan yang dihasilkan di zaman ASNO sehingga kepercayaan kepada satu kertas penempatan juga tinggal tukar dia punya lambang saja. Di zaman ASNO dulu, kad penempatan untuk pelarian Filipin ini dilihat sebagai dia catat sekarang ini, dia pegang bendera begini. Bila Tai berjaya, benda yang sama dibuat juga catat, tetapi catatannya ialah burung. Burung apa ini yang tak tahu punya burung? Burung lasak. Lasak, kontes kan? Nah. Kita pikir bila datang ditubuhkan IDS semua ini berubah keadaan. Tidak. Malahan di zaman selepas zaman PBS, apa yang jadi? Timbul kertas IFO yang tiada apa-apa dijadikan sebagai sebagai kertas dikomen oleh orang-orang parti yang dikatakan orang Filipin tadi ini, pilak-pilak semua ini. Jadi mana yang sebenarnya yang mengatakan parti ini yang mesra dengan kita yang baru lahir pada tahun 2016. Tetapi di atas inisiatif daripada kerajaan warisan 2 tahun dahulu yang dipimpin oleh Datuk Seri, maka diwujudkanlah satu PSS. PSS ini bertujuan bukan tujuan untuk memberi IC kepada orang, tetapi tujuannya ialah memastikan bahawa semua orang ini mempunyai pengenalan diri. Kalau kita ada pengenalan diri, senang penguatkuasa mengambil tindakan. Tetapi kalau sekiranya main kertas-kertas burung-burung itu, macam mana kita membuat nano? Di bawah PSS ada pendataan. Di dalam pendataan itu dia akan mencatat apakah nationality orang ini, suku bangsa mana dia, tarikh lahir dia apa. Apabila dia melakukan jenayah besok, dia akan dapat kesan oleh pihak berkuasa, dan kuasa senang membawa kamu-kaman. Dan kalau di pihak immigration, mungkin kita senang mengusir dia. Kalau sekarang dipakai kertas IFO tu, kau pandai-pandai mengusir, itu jangan main-main. Ini masalah undang-undang. Tanya pakar pengalaman Tuan Dr. Adnan. Tanya, bukan mudah mengusir orang-orang begini nih. Karena banyak lagi orang-orang suku bangsa kita di sana itu belum lagi tentu IC dia. Bercakap Melayu pun tidak pandai. Jadi standarnya sama juga dengan dikatakan parti tadi itu. Jadi tuan-tuan jangan salah paham benda-benda ini. Dr. Jeffrey Ketingan dan geng-gengnya tidak pernah menyelesaikan masalah parti. Sehingga pada tahun 2016 ditubuhkan PSS. Bukan bertujuan untuk memberikan IC, tetapi bertujuan untuk mengatur cara supaya mudah mereka ini diurus
apabila berlaku sesuatu kajian berlaku nanti. Pemegang-pemegang PSS ini boleh saja akan diberikan pas, tetapi pas itu berbayar, ada lebih. Sekarang ini kita bayar, kita ada bayaran kas pakai itu, buru-buru, tiada bayaran langsung pun. Bila kita kena tangkap, majikan pun kena tangkap besok. 2.000 kamu bayar satu hal, satu kepala, satu kes, dalam 5 hingga 10.000 seorang punya kes. Tetapi kalau ada kata itu, kita boleh mengambil dua bekerja, kita boleh memberikan dia pas, berbayar dengan lebih, dan ini menguntungkan kerajaan. Tapi kalau sekarang ini apa jadi? Langsung tidak menguntungkan kita. Mereka yang telah kita tangkap di penjara sana sudah berapa bilion kita punya hasil negara untuk menampung makan minum dan kesehatan mereka, untuk bayar pegawai lagi menjaga overtime dan sebagainya. Jadi apa jadi selepas itu? Berhentikah kerajaan ataupun kepimpinan Barisan Nasional dan kucu-kucunya tentang parti ini? Tidak berhenti, malah mereka menunjukkan hero macam mana mau buat. Saya seorang yang pengalaman bersama-sama dengan diorang membuat satu ketetapan bahawa saya berani cakap di sini, pemimpin-pemimpin yang ada pada hari ini telah pun memuji PSS itu sebenarnya, tetapi mereka malu untuk bercakap. Alasannya saja, kita mesti bagi dia digital, didigitaliskan supaya orang-orang teratur dan jadi komen. Jadi apa bezanya dengan rancangan warisan dulu? Tiada beza kan? Malahan mereka mengiktirafkan cara warisan menguruskan parti. Dr. Jipri Ketingan adalah pengurusi pada 11/6 tahun 2022. Baru saja Jipri Ketingan menjadi pengurusi kepada penyelesaian parti di Sabah ini. Saya adalah salah seorang ahli jawatan kuasa di Kerajaan Sabah, mewakili pengarah. Saya tahu apa di dalamnya itu. Tahu-tahu semuanya itu semua tiru daripada PSS untuk melaksanakan apa yang Jipri Ketingan lakukan hari ini dan sebelum ini. Tetapi dalam sekelipatan dia mengubah cerita, kita pula yang mesra parti, kita yang menternak parti. Ini adalah satu tumahan, satu perkataan yang tidak patut keluar daripada seorang yang terpelajar macam dia. Tuan-tuan dan puan-puan, kita akan sadar bahawa penipuan ini adalah sebati dengan Barisan Nasional, dengan dia punya geng semua ni. Tuan-tuan dan puan-puan, kita ada JRIS sekarang ini. Tetapi pemimpin JRIS ini sebenarnya pemimpin yang tidak berlidah. Kenapa dia tidak berlidah? Bukan dia kelahiran dia tidak lidah, bukan dia lahir bobo, tetapi sudah diputung oleh Barisan Nasional dan Perikatan Nasional. Mereka bunting lidah dia orang. Bila mereka kena bunting, dia orang tidak mempunyai daya rasa. Bila dia tidak mempunyai daya rasa, apa jadi? Dia tidak tahu masalah rakyat. Yang dia tahu ialah macam mana makan sonsong daripada kerajaan musuhan. Sonsong kan yuk. Sonsong. Itu yang dia tahu. Lain-lain dia tidak tahu. Yang dalam sejarah di Malaysia ini bertukar Perdana Menteri sampai 3 kali. Ini pasal sonsong lah. Sonsong. Mondong. PBS dulu berapa kuat? Masuk saya sana pom tinggal seekor. Itu pun bau-baunya. Bobo. Asal kena gunting. Alah. Jadi Sudah lidah. makan gunting, kasih makan dadak. Jadi macam mana bunyi saya sudah tiada lidah sama dadak kena makan mulut. Macam mana bunyi dia? Gol. Gol. Gol ayo. Jadi mana ini terjadi dulu parti-parti yang sudah star dan semuanya. Jipri Ketingan. Ini Ketingan asal dia mana? Asal tiada mempunyai daya rasa. Kalau Jipri Ketingan itu mempunyai gigi, perhatikan betul-betul. Saya takut giginya pun sudah akan cabut. Giginya, gusinya saya dicat putih. Jadi tuan-tuan dan puan pikir-pikirkanlah benda-benda ini. Ini saya tidak main-main. Pilihan raya ini tidak akan terjadi dalam keadaan masa ini kalau bukan siapa nih? Bukan si Jahid Amini takut pergi penjara. Itu telah dijelaskan seperti mana dijelaskan oleh Tuan Yusri tadi. Itu memang clear. Dia sudah menyatakan bahwa mereka memang dalam keadaan yang bahaya jika sekiranya mereka kalah.
Dan begitu juga pemilihan JRS sekarang nih, daerah semua dalam bahaya sebab perbuatan yang bersekongkol bersama dengan Kuala Lumpur itu adalah satu perbuatan yang menjerat mereka ke mahkamah. Jangan pikir rakyat ini bodoh. Tidak akan bodoh, rakyat tidak akan bodoh. Rakyat sekarang ini lebih pandai dari dorang pun. Jauh lebih pandai. Tunggu masa saja mereka digulingkan. Dan hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, inilah kita punya alternatif. Parti warisan ini menggulingkan kerajaan itu. Tapi tuan-tuan, tidak adakan perubahan. Mereka akan menjadi pemimpin besok jikalau kita tidak bersatu memenangkan parti warisan. Itu adalah satu message yang paling jelas sekali. Pada 19 dan 20 hari bulan besok akan ada berita baik. Warisan akan memerintah ataupun memberi satu sumbangan sebuah kerajaan baru yang berintegriti di Malaysia. Tetapi ada syaratnya. Kita mesti ada kuasa dan menang. Kalau tuan-tuan bertepuk tangan saya begitulah bunyinya saja. Betul. Bunyinya menurun-turun, kembuk-kembuk, kepala-kepala, tapi jero. Kosong. Jadi kita mesti tukar dengan parti warisan. Warisan adalah parti yang kecil saja pada asalnya, tapi tadi disebut oleh Tuan Najis tadi. Terus saja apa yang tersirat, apa yang kesusahan rakyat sudah dia tahu. Isu-isu tanah dapat diselesaikan. Tapi 60 tahun Barisan Nasional sampailah kepada PGRS, apa yang berubah? Yang cuma ya. Sada. Nyelesai lain tapi biro, tidak lain. Langsung tidak terpikir macam mana jangka panjang kita buat satu di batang pipe ataupun luji pengaliran air yang sistematik di negeri ini, di Sabah ini. Kalau 1 bilion dikasih di Bukit ini sampai ke Kuala Panyu, kita sakau daripada duit Sinajib, selesai sudah nih. Ataupun kita panggil dari si Merpati Putih, dia akan menjadi bosku. Ataupun daripada yang dijahit sendiri. Kita tahu berapa bilion ada dalam Bukit itu. Belum begitu. Kalau kita dia bagi betul-betul, dia tahu dan dia ada punya lidah, dia selesai sudah. Oke tuan-tuan dan puan-puan, itu sajalah harapan kita ialah tuan-tuan jangan buruk sangka dengan kita punya calon ini. Calon yang berpotensi untuk diberikan satu undian kemenangan kerana beliau mempunyai pengalaman. Tetapi yang penting sekali ialah sekarang ini isunya ialah siapa-siapa saja dicalonkan menjadi calon warisan mesti dimenangkan kerana kita mau kuasa. Oke, dengan itu sekian, terima kasih. Terima kasih kepada calon warisan P177 Pokot, Puan Masri Adol. Mereka ampun aku akaknya nak kesalah kena main. Ada yang ridho dengan DSSA? Pergi ke kota beli selasi, sayang sidara buat halwa. Berilah kata simpulan kasih, sulamkan mesra, satukan jiwa. Dengan ini majlis menjemput yang berhormat Datuk Seri Panglima Syafiee bin Haji Abdal, Presiden Parti Warisan, dipersilakan Datuk untuk menyampaikan ucapan. Terima kasih Ketua Majlis yang dikasihi, yang berbahagia Saudara Aziz Ketua Bahagian Datuk Lorito Setiausaha Agung, calon Datuk Adnan Putih, calon Parlimen Speaker, calon Bufut Saudara Masri. Yang satu rambut putih, yang satu tidak ada rambut. Jadi kamu boleh kenal, bukan hanya seorang peguam, bukan hanya seorang bekas pegawai kerajaan, tapi orangnya berpengalaman, berpengetahuan. Pilihan raya ini cukup penting bagi kita orang Sabah.
Kalau kita ingin menentukan hala tuju masa depan orang Sabah di negara Malaysia, inilah waktu dia. Jangan tunggu, bila waktu dia. Ini waktunya untuk membolehkan kita bergabung tenaga, tidak kira suku kaumnya, tidak kira bangsanya, tidak kira agamanya. Mereka ini menggunakan isu-isu seperti PTI, menggunakan isu-isu seperti kaum dan bangsa itu semata-mata mudah untuk kita pecah belah umat ini. Mereka gagal membangun Sabah. Di pedalaman yang paling termiskin ialah orang dusun. Di pedalaman orang yang banyak berpecah di Malaysia, orang yang banyak berpecah di Malaysia, orang KDM. Paling banyak orang bangsanya berpecah KDM. Partinya akar, dari pratanah sampai ke akar. Lepas itu partinya bersalam, PBS. Lepas itu partinya Wilfred Bomering bercinta, PCS. Sudah bercinta, sudah bersalam, sudah berakar, ada lagi PBRS. Lepas itu ada yang baru, dia mau naik ke awan, nama partinya Bintang. Sudah tidak boleh merasa akar, naik ke Bintang. Kemana orang kini yang mau dibawa oleh orang-orang ini? Berpecah belah. Semuanya mau jadi pemimpin, semuanya mau jadi YB, semuanya mau jadi menteri. Tapi rakyat masih miskin. Tidak sedar, tidak insaf. Dimainkan lagu-lagu PTI supaya umat lupa tidak ada air, tidak ada sekolah, tidak ada elektrik, tidak ada hospital. Sedap telinga mendengar, terlupa sudah, balik ke rumah, elektrik tidak ada. Kampung pada Stamit ini, saya jalan. Bila saya jalan, saya tengok sekolahnya masih berpapan. Saya lipas, saya tengok balai polisnya masih berpapan. Itu sekolah siapa punya? Kerajaan Persekutuan. Itu balai polis siapa yang buat? Tanggung jawab siapa? Kerajaan negeri? Kerajaan Persekutuan. Hospital pun separuh simen, separuh papan. Ada hospital tidak ada doktor, ada hospital ada doktor tidak ada ubat. Orang pada Stamit kalau sakit jantung tidak boleh diubat di sini. Kenapa pergi keke? Jalan berompak. 2-3 hari saya jalan dari Kelabakan ke Tawau, dari Tawau ke Kinabatangan, ke Ladatu, dari Ladatu ke Kinabatangan, dari Kinabatangan Batu Sapi Libaran, semalam di Buluran, semalam di Rano. Jalannya bukan main berlubang. Saya tanya siapa punya jalan? Federal Road, Jalan Persekutuan. Berlubang bukan 1 hari, berlubang bukan 1 minggu, berlubang bukan 1 bulan, berlubang bukan 1 tahun, bertahun-tahun jalan federal di Sabah berlubang. PTI supaya kabur, supaya kita lupa, supaya kita tidak ingat. Disuntuh nurani kita oleh kena kaum dan agama dan bangsa. Kita lupa bahwa jalan kita berubah, sekolah kita berpapan, supaya mereka tidak boleh kita criticize. Kemana orang Sabah ini? Bangun, bangkit. Apa tadi? Sosok? Sosok 100, sosok 150. Bukan kamu jatuh jutaan. Bila orang Sabah ini mau sedar, saya dalam Barisan Nasional 20 tahun kerjasama dengan Mahathir, kerjasama dengan Sinajib, kerjasama dengan Anwar, kerjasama dengan semuanya, Mahyudin. Lepas itu kerjasama pula dengan
balik, tumbangkan UMNO, tumbangkan PN di Malaysia. Kerjasama dengan Mahathir, kerjasama dengan Mahyudin, kerjasama dengan Anwar. Janji saja. Jangan bimbang Datuk Seri. Kami tidak masuk bersatu ke Sabah. Sudah jadi Perdana Menteri, masuk dia. Mahathir. Habis bersatu, ada lagi pejuang. Gerakan tanah air. Tanah air pula digerakkannya. Yang air tidak bergerak, tidak ada di Sabah. Tanah geram tidak dibagi, mau digerakkannya tanah air. Kemana orang Sabah mau bangun ini? Sampai bila kamu sedar? Kampung Padas, Damit. Orang Brunei bilang Damit ini kecil. Tapi undi kamu bukan kecil. Bukan Damit. Boleh menentukan siapa menang di Beaufort, siapa boleh menang di Sempitan. Ini tidak sosok. Song-song. Orang Bajau ni song-song. Sama sikit dengan Bajau, song-song. Apa pasal orang Bajau digelar PTI? Saya orang Bajau dalam enakmen undang-undang negeri Sabah, Bajau, Suluk, Brunei, Murut itu orang Sabah. Apa yang terus bilang kita PTI ini? Pasal apa? Senang pecah. Senang kita lupa. Sekolah papan, hospital tidak ada pakar. Pasal ini kita tidak insaf. Hari ini saya nyatakan kepada tuan-tuan dan puan-puan, sudah sampai ketika dia kita kena sedar dan insaf. Bayangkan Brunei tidak ada kelapa sawitnya, tidak ada kayu balaknya. Negara yang kaya raya. Singapura dulu dalam Malaysia. Singapura mana ada minyak? Singapura mana ada gas? Singapura mana ada kayu balak? Tidak ada kelapa sawit. Hari ini Singapura kaya raya, lagi kaya dari Malaysia. Malaysia kayu balak ada, gas ada, minyak ada, tapi wilayah yang termiskin di Malaysia. Bodoh apa orang Damit ini? Pada sedang ini, sampai bila kamu bangun ini? Bangkit. Asyik mau pakai Barisan Nasional, bagi 500, bagi 150. Kali ini kita lawan mereka. Lawan. Masakan kita tidak boleh tempat wilayah yang kaya raya? Mau tanda projek persekutuan buat di Putrajaya. Kenapa tidak di Sabah? Pas orang mau kontraktor orang datang dari Kuala Lumpur, tidak mau kontraktor Sabah ini. Kita tanam kelapa sawit, kita punya minyak kelapa sawit, dorang ambil pungut di Kuala Lumpur, dorang ekspor ke luar negara, dorang yang untung. Minyak kita, Petronas yang ambil, dorang yang jual. Gas kita yang punya, dorang ambil, dorang yang jual. Kamu mau jual siapa ini? Tidak. Kamu mau jual anak kamu? Tidak. Jangan pikir pasal diri kamu, pikir pasal zuriat anak kita di Sabah ini. Selamatkan mereka. Susah kita hari ini, jangan susah anak kita masa depan mereka. Kadang saya berucap siang malam hampir larut suara. Lepas ini membaput, lepas membaput malam ketuaran. Tidak berhenti. Pasal saya mau peringatkan rakyat Malaysia di Sabah. Sudah sampai ketika dia, jangan kita dibagi gula-gula. Sudah cukup. Mahathir datang ke Sabah, Zahid datang ke Sabah, Anwar datang ke Sabah. Oh, kami bagi kamu timbalan Perdana Menteri. Perlu ingat kita gila mau kejar jawatan. Kami tidak mau jawatan, kami mau kembalikan hak orang Sabah. Kami mau pembangunan, kami mau kemajuan. Ini macam budak-budak kita. Digunakan barisan nasional, digunakan perikatan nasional, digunakan Pakatan Harapan. Sudah kau di baris-baris, lepas itu diikat. Perikatan Nasional, sudah kau di baris, diikat.
dibodoh lagi, kita ada harapan. Kemana orang Sabah ini mau bangun ini? Anak kamu mau pergi universiti, ada universiti kan di Bogor? Ada universiti di Spitang? Ada. Hospital di Kuala Lumpur, sakit jantung, Petaling Jaya, satu hospital private, satu hospital kerajaan. Di Kelana Jaya, hospital, pakar semua. Tidak sampai satu batu, semua kemudahan ada. Kita bawa batu baru ada kemudahan. Sakit orang kampung Damit, Padas Damit, bawa pergi KK, jalannya ya Rabbi. Mati di tengah jalan. Kemana kita mau sedar orang Sabah ini? Saya harap bulan 19 hari bulan, pastikan kita turun ramai-ramai. Jangan pasal duit. Pasal itu Allah Subhanahu wa Ta'ala peringatkan umat di muka bumi ini. Puasa 1 bulan. Diminta puasa, tinggal 9 hari pilihan raya ini mengundi. Mustahil 9 hari kamu tidak boleh berpuasa. Mau tunggu song-song. Kemana umat? Pasal itu Allah Subhanahu wa Ta'ala diperingatkan puasa. Tahan nafsu. Jangan makan. Jangan mencuri, jangan menipu, jangan berbuat sesuatu yang tidak baik. Itu bulan puasa dipimpin umat supaya akal akhlaknya mulia. Kalau tidak sesat, apa jadi dengan negara Malaysia hari ini? Negara yang kaya sekarang ini malu kita. Malu pasal apa? Negara yang hutang banyak. Negara yang banyak pencuri. Corruption. Rasuah malah tertempat. Kapal hilang, duit hilang. Bisa apa bukan duit hilang, kapal hilang. Air tidak ada, jabatan air banyak duit. Tidak ada air. Kemana kita mau sedang? Tuan-tuan dan puan-puan yang mati sekalian, sudah sampai ketika dia kita harus berpadu bersatu. Kali ini pilihan raya ke-15 ini, kalau kita berpadu dari Kelabakan sampai ke Labuan, 26 kursi, insya Allah tidak akan ada kerajaan boleh dibentuk di Malaysia. Tidak akan ada kerajaan yang boleh dibentuk Malaysia. Saya sudah nampak, saya sudah tahu. Anwar boleh cakap dia bakal apa dia? Ada yang mau bakal, Tun Mahathir pun dia bilang dia akan menjadi Perdana Menteri yang ketiga. Kemana dibawa negara ini? Kemana dibawa umat ini? Nilai apa? Keluar TV mau bergabung sama si Mahyudin. Mahathir sudahlah dibuang sama anaknya oleh si Mahyudin, mau bergabung sini. Nilai apa yang kita mau kasih tunjuk supaya umat di negara Malaysia ini? Sebagai ahli politik yang ada, lompat sana, lompat. Saya tidak lompat. 30 tahun saya bekerja. Macam-macam saya suarakan. Bersuara di kabinet, bersuara di dalam majelis tinggi, bersuara dalam perjumpaan. Terlampau lantang suara saya digantung saya dalam Barisan Nasional. Tidak cukup digantung, dipecat saya. Tidak cukup digantung, dipecat, dipenjara saya. Tidur di lantai saya, tidak ada bantal. Apa dong ingat saya di penjara, saya takut. Keluar penjara saya lawan mereka. Tumbang UMNO di Sabah. Kali ini jangan kita tumbangkan UMNO di Sabah, kita tumbangkan parti-parti Semenanjung di Sabah. Boleh? Masakan tidak boleh? Kamu punya undi di tangan kamu, bukan sama si Anwar, bukan sama si Zahid, bukan sama si Mahyudin. Macam mana pula yang kita parti Sabah mau minta melutut sama orang Sabah ini? Pasal itu bila saya ketua menteri, saya lahirkan Kementerian Pendidikan. Pasal apa? Banyak sekolah berpapan. Saya pergi Lompasia si Mayung. Mayung, kau ingat dulu Lompasia sekolah, bilik guru pun tidak ada, tandas pun tidak ada. Saya pergi tahu kemana budak-budak ini mau kincing ni. Guru bilang piutan, siapa Maju Jaya kincing piutan. Wah jiji, jiji. Apa sih yang jiji buat itu? Lepas UMNO bersatu, lepas bersatu tidak tahu apa parti lagi yang orang buat ini.
Kemana orang kita ini? Diikat di Paris. Bagi harapan, macam-macam harapan. Kali ini jangan dengar. Dorang kita tidak perlukan, dorang perlukan kita. Ya, pasal itu mana ada kerajaan buat pertama kali dalam sejarah semenjak kita merdeka kita letakkan cukai 5%. Kerajaan warisan yang buat, bukan Tun Mustafa, bukan si Haris, bukan si Pairin, bukan si Dompok, bukan Musa Ahmad. Yang membuatnya ialah kerajaan warisan. Hari ini 5% dividen, hari ini 5% cukai kita kenakan kepada Petronas. Besok kita dapat bukan 5%. Ini syarat kita letak. Kamu mau kerjasama, ada syaratnya. Kamu tidak mau, ada pilihan kita. Jangan bodoh. Kena insaf, kena sedar, kena bangkit orang kita. Saya kesian bila anak-anak kita menjelajah saya. Daripada Ladatu ke Kinabatangan sampai jalan pun, na'udzubillah. Satu tandas sepanjang jalan 8 jam. Saya jalan 7 jam, 8 jam. Tidak ada pun tandas. Jangan bilang tandas, minyak petrol station pun tidak ada. Di Kuala Lumpur kamu jalan minyak station, ada stop sana, stop sini, stop sana. Dorang punya minyak gitu. Kita punya minyak. Kemana orang kita ini? Kekayaan yang kamu punya kamu bagi. Undi yang kamu punya kamu bagi. Sudahlah minyaknya diambil, sudahlah gasnya diambil, kursi 25 kamu bagi Pokok dengan sepitan, dirompak oleh mereka. Jangan salahkan orang. Jangan salahkan orang Kuala Lumpur. Kita yang bodoh, kita bagi undi sama orang. Oh, saya datang pergi Kuala Lumpur, kacau. Pasal apa kacau? Orang takut. Tun Mustafa tidak buat, si Haris tidak buat, si Pairin tidak buat. Tunggu di Sabah. Kau tunggu di Sabah. Oslo kosong sampai sekarang tidak ada. Berjaya kosong sampai sekarang, bangunan pun hilang. Si Pairin yang pernah perintah sekarang ini MP-nya 1 saja. Sudahlah 1, bergabung lagi GRS, gabungan rompak Sabah. Depan-depan mata si Maximus, dari 25 kursi, UMNO ambil 9, Bersatu ambil 9, Parti Kuala Lumpur yang dia dibagi 3-4. Ya. Masa kan dong? Dorang tidak nampak ini. Warisan tidak bagi 1 kursi pun, kita ambil semuanya 25. Yang raya ke-14, 1 YB Bersatu pun tidak ada. Saya pergi tutup mati. Kau mau kerjasama dengan saya, jangan kau bertanding di sana. Jangan bimbang lagi, kami tidak mau tanding. Sekali sudah dapat Perdana Menteri, melompat si Al-Jiji, melompat si Masidi. Jadi YB lepas itu bertanding lah pula. Macam sekarang bertanding di Pohon, di Sepita. GRS, gabungan rompak Sabah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, saya harap sungguh pilihan raya ini cukup penting kepada anak bangsa kita. Bukan saya katakan kita tidak sayang sama orang semenanjung. Bukan kita katakan bahwa keadaan yang di negara kita ini semuanya pura-peranda. Tapi hak kita selama 60 tahun kemana bang bagi? Hospital orang bertimbun, universiti 40 lebih. Kita satu je universiti di Sabah ini, UMS. Anak-anak Beaufort, anak-anak Sepitam kalau belajar semua terbang. Pergi mana? Sarawak. Pergi mana? Pergi Kuala Lumpur. Bayar yuran, bayar sewa rumah, bayar lagi macam-macam. Dorang punya anak tidak perlu bayar pasal siring rumah. Kaki pun boleh. Ini yang saya minta kerjasama daripada tuan-tuan dan puan-puan. Saya harap pilihan raya kali ini pastikan kita masuk rumah ke rumah ya, dan pujuk mereka. Jis, ya, begitu juga si Masrid
Begitu juga si Adnan. Pasal apa saya pilih dua-dua ini? Seorang peguam kanan. Pasal besok nanti di parlemen kalau ada tentang rang undang-undang, bukan hanya perjanjian 63, kita mau suara orang Sabah ini kedengaran. Mengikut undang-undang asasnya dia seorang pegawai peguam kanan, bukan peguam kiri. Siang dan putih. Boleh mengutarakan. Begitu juga si Masri. Tengok, baru saya first time tengok dia berucap. Tapi saya nampak dia lama sudah, memang tidak ada rambut. Boleh berucap, boleh bersuara. Kita tidak malu. Saya bariskan anak-anak kita. Di Sempurna peguam, di Tawau peguam, di Sendakan master degree, 38, 31 tahun, 28 tahun. Anak-anak muda. Pasal kita mau menyusun untuk generasi anak-anak kita di masa akan datang. Anak-anak inilah yang boleh bersuara untuk mempertahankan hak. Kalau ahli parlemen yang bersuara, saya minum darah. Kau minum darah? Dracula itu. Sudahlah, kamu ambil kita punya tanah, ambil kita punya air, ambil kita punya minyak, ambil kita punya gas. Kami punya darah pun kamu ambil. Kemana umat ini? Sampai bila kamu dialatkan, dipergunakan oleh pimpinan-pimpinan. Hari ini mereka gunakan, peralakan negara Malaysia. Tersohor sebagai sebuah negara yang utangnya 1,05 triliun. Bukan bilion, bukan bilion. Pengangguran beratus ribu di Malaysia ini. Harga barang meningkat. Kamu pilih orang kerajaan yang ada pada hari ini, yang mengurus kehidupan kita pun tidak boleh. Kapal pun hilang, duit pun hilang, undi sama dorang. Kamu sembahyang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya mati lillahi rabbil alamin. Nampak dengan mata kamu kapal hilang, duit pun hilang, kamu sokong mereka ini. Berdosa ini. Pilih pemimpin yang kita nampak boleh beramal, boleh membantu. Pasal itu bila kita jadi kerajaan, kita wujudkan kementerian pelajaran. Saya mau tambah anak-anak di Sabah ini supaya ada ilmunya. Saya belanja hampir 100 juta lebih untuk kementerian pelajaran. Melompat pula dia. Uruskan. Ada sekolah daim, isikan. Sekolah-sekolah yang tidak sampai di Simayung punya tempat, tandas pun tidak ada. Kasih tandas. Saya bagi 70.000. Duit daripada siram di dua. GLC kita bagi. Orang beli donation. Bagi, kita bagi duit semua sekolah untuk bantu anak-anak kita. Saya bagi beasiswa, saya tambah beasiswa 50 juta daripada Yayasan Sabah, lebih daripada 60 juta kerajaan negeri kita bantu supaya anak-anak kita sekolah. Pasal itu penting bagi pembangunan umat. Ilmu, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, baca ilmu ya Muhammad supaya ada ilmu. Ada ilmu tidak ada kesehatan. Pasal itu saya wujudkan Kementerian Kesehatan. Dalam sejarah kita merdeka tidak pernah ada Kementerian Kesehatan dan Pendidikan di Sabah. Cuma zaman warisan saja. Apa gunanya manusia ada ilmu? Apa gunanya manusia ada duit? Kalau dia sakit, kencing manis tidak boleh makan gula. Kalau darah tinggi tidak boleh makan daging. Kaya macam mana dia? Asal itu Kementerian Kesehatan juga penting kepada kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kita kena insaf. Apa yang si Haris tidak bagi sama kelompok ini? Labuan dibaginya beratus ekar tanah di Felda Sahabat, di Felda Tawau, Umas-Umas, beratus ribu ekar tanah. Apa jadi dengan si Haris berjaya? Kala dibuang saja macam gitu, dapat tan 1.000 berbulan-bulan, bertahun-tahun tidak dapat. Sami Venu yang tidak ada bagi pulau pun dapat tun. Leong Sing dapat tun. Kemana orang Sabah ni mau sedar ini? Nilai apa yang kita mau dalam kehidupan kita ini?
Adakah kita dijadikan di muka bumi ini untuk menunggu supaya ada song-song? Adakah itu amalan kita? Adakah itu perbuatan kita? Susah kamu ini. Kalau kamu tidak insaf dan sedar, nah kamu akan jauh lagi susah. Hari ini Malaysia sudah susah, utang banyak. Tidak pernah dalam sejarah anak Malaysia bekerja di Kambodia. Sudah kerja di Kambodia, sudah kerja pergi Thailand, sudah kerja pergi Australia, sudah kerja New Zealand. Apa kerja dorang? Memungut apple, orange. Orang Malaysia, orang Sabah, negeri yang kaya, tapi orangnya miskin. Pasal itu kita kena insaf. Ya, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya tahu bukan mudah, saya tahu bukan senang, tapi saya seorang insaf. Saya tahan di penjara, saya tahan dicaci, dimaki hamon, difitnah, saya tahan. Tidak ada masalah dengan saya. Pasal itu cobaannya di muka bumi ini. Tapi kita berjalan jalan-jalan yang baik, yaitu perjuangkan hak kita selaku rakyat Malaysia. Berdosakah kita? Salahkah kita dari segi undang-undang mau minta yang kita punya, bukan orang punya ini? Kita minta kita punya, kita minta hak kita. Salah ke itu? Tidak. Masakan salah? Saya minta 20%, bukan saya minta 80%. Tuh bagilah, kamu janji kalau kita perintah bagi 20%. Sudah dapat perintah, hilang janjinya. Disimpannya lagi adik ipar saya, lawan saya di Sempurna. Adik ipar saya hilang melawan saya. Ya Rabbi, dia bilang manalah pemimpin-pemimpin. Ya, macam-macam akan berlaku di muka bumi. Maka dengan itu kita pertahankan. Hari ini warisan juga turut bertanding di Semenanjung. Tidak pernah Pati dari Sabah bertanding di Semenanjung. Bukan senang menang, tidak senang menang, tapi Presiden MCA Tan Sri Ong Tikiat, Presiden MCA parti Cina yang terbesar di Malaysia, bertanding atas tiket warisan di Padang. Menteri Agama Negeri Kedah bertanding di Alasta, Ustaz Fadil Hanafi. Bayangkan, mungkin kalau sangkut 23, kita tanding 26, mana bagus? Tanding 26 Sabah, campur 8, campur 26 di sana, dong bilang Datuk Sefi kena betul. Siapa yang kontrol? Dong masuk JRS, siapa kontrol? Si Mahyudin. Dong masuk Barisan Nasional, siapa yang kontrol? Si Zahid. Dong bertanding di sana, parti warisan, siapa yang kontrol? Orang Sabah yang kontrol. Masakan orang Bisaya, orang Kedayan, orang Brunei ini bangun, bangkit. Sampai bila kita mau bangun ini? Sampai bila kita mau sedar? Untuk cucu kamu, untuk anak kamu? Inilah masanya. Kalau kita dapat 25 kursi, yakinlah. Saya sudah kontak orang kita di Sarawak. Tidak akan ada kerajaan boleh dibentuk tanpa dirujuk Sabah dan Sarawak. Pastikan kita menang di Beaufort. Pastikan kita menang di Sepitang. Jangan kalah. Mustahil pula kamu tidak boleh kasih kalah ya. Mas Ri, benar? Biasalah itu dalam politik. Ya. Tapi semangat tidak kuat. Saya tidur 4 jam saja, 3 jam. Tidur pun jalan raya. Ya. Kalau kamu tidur, undi itu tidur. Kalau bangun, undinya akan bangun. Pastikan jelajah semua tempat yang ada. Ya, pastikan kita kena merayu. Orang Sabah, orang Bisaya merayu, orang Brunei, Kedayan merayu. Semua orang Sabah. Yang orang Bisaya, orang Brunei merayu untuk siapa? Untuk Kuala Lumpur. Yang ini untuk orang Sabah di rumah merayu ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang mati sekalian, saya tidak ingin berucap panjang karena saya ada acara di Mempakut ini. Di sini sampai ke malam di Tuaran, dan saya harap jangan lupa pilihan raya ke-15 19 hari bulan
biasa 18, biasa 17 baru ketuk pintu. Song. Jangan lupa ya, berpuasa niatnya itu. Berniat berpuasa jangan itu menjadi pegangan kita. Tapi saya yakin, saya melihat wajah-wajah yang ada pada hari ini, nampak cahaya muka orang ini, insya Allah ini akan mengundi pati warisan ini. Jangan boleh datang 150, saya dengar sudah mau bagi 150. Lepas itu ada lagi 150. Habis duit itu. Satu hari tidak boleh disimpan, tapi airnya belum ada, sekolahnya masih berpapan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pastikan undi kita dengan Adnan, si Adnan sama si Masri ini ya. Yang penting itu pati warisan. Saya ini tidak penting ya, patinya ini, karena inilah membawa obor sampai ketika saya akan tidak ada ya. Saat itu ketika nanti pati ini akan ada satu-satu pati yang boleh memerintah negeri Sabah, sama ada adunnya ataupun parlemennya. Kenapa tidak boleh? Kita satu saja, yang lain semua bergabung. Barisan Nasional bergabung, Perikatan Nasional bergabung, Pakatan Harapan bergabung, GTA bergabung, Mahathir gabung dengan berapa 3 parti, satu saja parti independen. Kenapa tidak boleh? Si Ramli 2 dulu ikut sama Berjaya, boleh perintah Sabah. Tidak ada gabungan parti Berjaya dulu, satu saja parti. PBS pun macam begitu saja, satu saja parti. Mustahil warisan tidak boleh ambil hak Sabah, kembalikan kita satu parti. Jadi tuan-tuan jangan lupa, mudah-mudahan kita akan mendapat kejayaan pada 19 hari bulan. Pagi-pagi turun, jangan bagi IC semua siapa-siapa. Saya bimbang ini, kadang-kadang mau berhenti cakap susah, itu song. Tidak? Song. Baca bilang song. Song itu dimajukan. Masuk busa song. Itu yang saya bimbang nih, tengok muka ada yang serius, ada yang ketawa. Song ini bahaya ini. Tidak kan? Jangan. Sambil kita gurau senda, perkara ini cukup serius. Sebagai seorang pemimpin negara Malaysia ini, saya sudah lama berpolitik. Saya nampak dengan mata saya dengar dengan telinga saya. Saya nasihatkan sama si Najib, jangan kau ambil duit. Duit apa itu? Ini derma dari Arab. Derma Arab, mana ada Arab bodoh mau kesibit semua kau biden. Tidak Tuhan, saya pula dipenjara oleh orang. Bising saya. Itu yang saya beritahu. Kamu undi si Anwar, kamu sokong si Anwar. Kita bagi mandat dengan Pakatan Harapan. Oleh kerana dia bergaduh dengan Mahathir, gila mau jadi Perdana Menteri, sanggup disokongnya si Ismail Sabri, sign memorandum, sanggup disokongnya si Mahyudin, sign memorandum, istrinya hilang jawatan. Wan Aziza hilang timbalan Perdana Menteri, Guan Eng hilang Menteri Keuangan, habis Pakatan Harapan, parti dia punya menteri hilang. Gara-gara nafsunya mau jadi Perdana Menteri, gara-gara nafsu bergaduh dengan si Mahathir. Hilang perjuangan parti. Kamu undi Pakatan Harapan. Pakatan Harapan. Itu bukan Pakatan Harapan, Pakatan Nafsu. Itu yang saya minta tuan-tuan dan puan-puan. Sudah lama saya berkecimpung dalam dunia politik. Saya nampak dengan mata saya. Insya Allah negara Malaysia kita boleh bina dengan baik. Bukan tidak boleh, tapi kita harus mentakdirnya dengan baik. Ketirisannya, transparansi, pentakdiran kerajaan yang mesti ada ketulusannya. Mana tempat yang diperlukan, ini tidak di Kota Bulut, Camp Paradise, tentera disimpan di situ Kota Bulut. Bukan ada Lanun. Kami di Sempurna tidak ada Camp Paradise di situ yang kami kena Lanun. Sudahlah, tempat saya di Lanun, orang saya dicolek, orang saya dibunuh, digelar SGPTI. Lah, haula wala quwata. Itu yang saya beritahu. Next,
kalau kau setuju, saya cadangkan bergabung. Saya telepon si Pairin. Dia bilang ini saya punya presiden susah ini orang. Kalau ikut si Pairin mau si Pairin, tapi si Maximus tidak mau. Saya bilang tidak lah, kalaupun tidak mau, saya tawarkan saja. Tapi janganlah hina kami ini. PTI lah kalau kamu tidak terima ini bergabung. Apa juga orang punya niat ini? Apa si Mas ini PTI kah? Apa siatnya ini PTI? Apa si Aziz ini PTI? Ini anak dusun ini. Setiu Sabung ini. Saya ini anak orang Bajau ini. PTI kah saya ini? Oh, masa Tun Mustafa ketua menteri bukan PTI? Masa pakcik saya ketua menteri bukan PTI? Tapi bila sampai kepada warisan PTI, takut sama warisan. Supaya terlupa, macam saya cakap, terlupa tidak ada air di rumah, terlupa tidak ada listrik. Yang belum ingat PTI. Kamu undi warisan PTI. Kamu undi warisan, tidak ada kerantana. Bayangkan, saya ketua menteri, mana saya ambil tanah hak orang? Pasal itu kita bangunkan. Kita parti yang mempertahankan hak. Saya beritahu dengan menteri dan juga pegawai-pegawai saya bagi tanah orang-orang kampung. Satu JLC Sapoda di Kota Merudu, di Kampung Gana, beribu orang dusun di situ. Perkampungan diambil oleh Sapoda. Saya beritahu Sapoda keluarkan kampung itu. Bagi gerak tanah dengan orang kampung. Saya bagi tanah lain sama Sapoda. Masakan JLC kerajaan ambil tanah orang kampung sudah dulu situ 20 tahun. Kita ambil tanah dia, si Masyo di Kine Batangan dilahirkan di kampung itu, digezet sebagai Forest Reserve. Saya jadi ketua menteri, saya digezet, keluarkan daripada gezet Forest Reserve. Siapa yang buat? Kerajaan warisan. Bukan siap Gigi. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, saya harap undilah parti warisan ini. Boleh? Sabah? Undi? Beliau itu tangan dia kuat dapat kopiah. Nasib dia dah bulit ceramah itu. Kalau dia bulit ceramah itu beliau itu berceramah dia. Terima kasih banyak. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan ucapan dari Tuan Presiden itu tadi dapat membakar semangat kita. P178 Sepitang. Oke, kita kasih semangat dulu di tim Padas dan Tenu. Diminta semua berdiri untuk kita melakukan kata-kata semangat untuk patuh warisan Sabah. Bila saya cakap Ramadan, bangkit. Bila saya cakap Sepitang, bangkit. Jadi unduh warisan. Oke. Ramadan. Oke, terima kasih semua. Oke semua, kita ada kejutan lagi. Anda mau tahu? Anda mau tahu? Dengan ini saya umumkan yaitu kemasukan ahli baru parti warisan. Saya menjemput Encik Abdullah Haji Basri, mantan Ketua Cawangan, Anggar Induradi, seramai 103 orang ahli.
bernyanyi bersatu-sama Kampung Tunas Baru Spitang. Dipersilakan. Terima kasih kepada semua ahli-ahli baru warisan. Tanya kepada diri Anda kerana sama-sama berjuang dalam parti warisan. Seterusnya kita bersuap-suap bersama dengan DSSC kita. Jemputan kepada semua hadirin untuk jalan makan beserta jemputan ras kita. Bunga seroja di atas parang jatuh ditimpa buah berangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan juga kami mohonkan. Calon P178 Spitang, Dato' Anang bin Akigi Putih, tetap warisan calon nomor 3. Calon P177 Batak, Tuan Nasri Abu, tetap warisan nomor 4. Kita pasti menang. Terima kasih semua. Calon nomor. Jangan lupa turun mengundi pada 19 dan 11 2022. Terima kasih kepada jenderal-jenderal. Terima kasih juga kepada yang terus pamit. Terima kasih kepada tuan rumah. Selesai kita pada majelis ini, tetapi kita belum tamat ya. Kita masih lagi berjuang sehingga 19 hari bulan nanti ya. Terima kasih Dato' Sri. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bos.